Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Untuk PDPR seni visual hari ini kita lihat tentang apa yang kita nak kenal seni halus. Apa itu seni halus? Seni halus ni dia ada 4 dan hari ini kita akan tengok yang pertama iaitu seni lukisan. Dalam tingkatan 5 ni kita akan melihat seni lukisan berdasarkan aliran yang di mana kita akan menjadi aliran ini akan menjadi base pada kamu untuk kamu membuat lukisan kamu. Seperti mana kamu belajar dalam tingkatan sebelum-sebelum ini, kamu hanya didedahkan dengan macam mana nak buat lukisan apa semua. Kamu tidak terdedah dengan secara detail. Lukisan kamu ni aliran mana. Hari ini kita akan buat kajian mengenai aliran supaya dalam penilaian PBD kamu tahu kamu buat lukisan aliran mana, jelas ada hasil teknik yang betul untuk capai band. Untuk hari ni kita akan tengok aliran terlebih dahulu. Kita akan kaji aliran. Seni lukisan moden ni kalau kita tengok dia mula pada abad 20. Sekejap. Semua boleh nampak yang cikgu share? Rasa boleh nampak? Seni lukis moden ni dia bermula pada abad 20. Maknanya zaman-zaman kemunculan Renaissance dia mula kenal. Kalau kita ikut sejarah zaman batu dulu dah memang ada. Dan sejarah seni lukisan ni bermula bertapak di Semenanjung Tanah Melayu pada 1950-an. Waktu itu ia dikenali. Itu permulaan. Baiklah. Pergi pada aliran pertama yang kita nak tengok. Kita nak explore sikit. Aliran pertama yang kita akan tengok kita panggil aliran Fauvism. Kebanyakan aliran kita akan kaji aliran daripada Eropah lah. Kebanyakan aliran ni muncul daripada Eropah. Ini aliran Fauvism. Aliran Fauvism dia mula 1910 dan aliran dia lebih kepada berkonsepkan kamu membuat pemandangan mencontohi peniruan pada alam. Itu alam. Kalau kamu perasan, kebanyakan masa kamu tingkatan 1, 2, kamu banyak belajar tentang macam mana nak buat pantai apa semua. Sedar tak sedar sebenarnya itu adalah aliran Fauvism. Cuma kita tak tahu. Maknanya Fauvism ni dia meluahkan emosi dia berdasarkan alam, kaitan dia. Dia buat contoh lukisan pemandangan pantai, dia nak nyatakan perasaan dia yang tenang ibarat pantai itu. Setakat ni ada soalan untuk aliran pertama. Kita go through biasa-biasa je. Selebihnya kamu boleh tengok sendiri beberapa contoh pengkarya. Jean Cousin, Dawak dan Pastel. Cikgu masukkan sedikit nota dalam ruangan chat Fauvism. Cikgu Azan. Azan pula. Kita berhenti kejap Azan.
Okey, dah habis azan. Okay, cikgu sambung balik. Okay, kita sambung balik yang tentang aliran Favorism. Okay, aliran Favorism ni dia menolak pada peniruan alam tetapi lebih kepada berkarya secara emosi. Maknanya dia meluahkan dalam emosi dia dalam keadaan spontan. Okay. Tapi bukan kata, maksud dia menolak peniruan alam ni bukan kata dia tidak melukis pemandangan apa semua, tetapi dia lebih berkonsepkan alam tu ada tapi tidak realistik, tapi lebih kepada dia nak showkan macam mana dia nak menunjukkan emosi dia. Kalau kita boleh tengok contoh, okay, cikgu ada tunjuk contoh situ. Contoh Raoul Duffy ni, okay, dia nak tunjukkan kesedihan dia. Karya ni famous, okay, dia nak menunjukkan kesedihan dia tentang dalam bila kita mati, kita akan meninggalkan banyak perkara. Kat situ dia masih ada alam tapi tidak banyak. Kuantiti yang sedikit. Okay, dia nak menunjukkan emosi dia melalui kesan-kesan kesedihan dia. Okay. Dan Albert Marcuse ni kita boleh tengok contoh apa yang dikaitkan dengan Favorism ni aliran dia lebih kepada spontan. Ibarat contoh kamu berada di meja makan, tiba-tiba ada idea, spontan kamu meluah emosi. Emosi dalam kertas ke apa, kamu membuat hasil karya secara spontan tapi mesti ada penerapan emosi. Emosi ni kamu cipta berdasarkan macam mana garisan stroke kamu lukis, itu dia. Okay, itu contoh yang kita boleh tengok pada Albert Marcuse. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, ini contoh-contoh aliran lah. Okay, contoh-contoh aliran karya Favorism okay. Tengok macam mana Albert Marcuse, okay, gambar perempuan, dia cuba menerapkan emosi secara spontan dan relax. Kita boleh tengok pergerakan macam mana dia melukis secara spontan, bukan nak kata lukisan dia tu menampakkan cincai, tapi kita boleh kesan macam mana spontanis dilukis. Okay, dia kurang pada pendetailan. Contoh kata kalau kita tengok Raoul Duffy, Wes Marco, kita tahu stroke macam ni, ini adalah spontan tapi ada sesuatu yang dia nak masukkan. Okay, gambar perempuan ni, okay, biasanya kalau orang jenis aliran realism, dia akan melukis dengan sangat detail. Okay, kenapa kita boleh kata dia spontan? Kalau kamu perasan yang bahagian rambut ni, terdapat garisan-garisan halus keliling dia yang menunjukkan bahawa benda ni kita lukis spontan. Okay, benda yang terhasil secara sepintas dalam keadaan sekarang, okay, tapi idea yang datang sekarang dengan penyampaian emosi. Itu dia Favorism Okey, kamu boleh tengok contoh yang lain. Ada soalan boleh tanya. Okey, setakat ni ada soalan? Harap-harap tak ada. Ada soalan tak yang tentang aliran Favorism ni? Okey. Okey, tak ada Okey, kita tak apa, selebihnya nanti boleh baca. Okey, kita pergi pada aliran seterusnya. Okey, aliran Expressionism. Aliran ni sangat famous. Okey, dia lebih kepada apa yang kita kata luahan perasaan semata-mata. Okey, maknanya Expressionism ni dalam karya dia meluahkan sepenuhnya emosi dia, bukan secara sedikit tapi setiap yang dia buat dalam karya tu mempunyai maksud. Macam tu. Beza dengan Favorism, dia lebih penumpuan. Okay, dia tertentu dan benda tu adalah spontan dan dia kurang pada pendetailan. Okay, kita tengok antara beberapa contoh Okay, tengok Ernst Ludwig Kirchner. Okay, boleh nampak tak perasaan dia? Mungkin dia nak menggambarkan keserabutan keserabutan atau kepadatan penduduk London ke waktu itu. Okay, kalau kita tengok sini, ini gambaran lukisan orang ramai di waktu tengah hari. Kita boleh tengok ada topi ni. Biasanya ni situasi kat London. Okay, kita tengok contoh yang lain. Okay, ini contoh antara beberapa contoh. Okay, kita tengok Kazimierz Relief. Okay, macam mana dia nak menyampaikan emosi. Biasanya orang yang membuat
karya yang dalam bentuk expressionism ni, dia cuba mengubah sesuatu benda, tetapi kenapa dia ubah? Sebab ada yang cuba yang nak dimasukkan. Contoh paling jelas kita boleh tengok, okey, karya kapur warna ni flooding, okey. Dia cuba memberikan kita satu ekspresi pemikiran. Okey, kalau kita fikir kenapa matahari yang ini dengan awannya dalam keadaan betul tetapi pandangan dalam airnya bertentangan. Dia menimbulkan persoalan. Okey. Seperti landscape tree. Okey, kenapa pokok itu digambarkan dalam pecah-pecah? Itu expressionism. Dia memberi persoalan. Maknanya setiap subjek mesti mempunyai maksud. Okey. Setakat ni ada persoalan boleh PM, boleh check kat tepi nanti cikgu boleh explain. Okey, kita pergi pada aliran cubism. Aliran cubism ni kemunculan pada perkara-perkara baru yang cukup menentang pada realism, dan aliran cubism ni dia lebih kepada lukisan ataupun catatan yang menumpukan pembentukan objek secara geometri ataupun abstrak. Kadang-kadang dia akan buat satu lukisan atau painting yang di mana orang itu berkelihatan petak dalam bentuk cubism. Pokok nampak petak. Kadang-kadang pokok jadi piramid, orang boleh jadi tonggang, boleh jadi terbalik, tapi identiti tu masih dikekalkan. Biasanya antara pelopor yang sangat suka dengan cubism kita kaitkan dengan Pablo Picasso. Dia suka membuat arca ataupun catatan yang diubah suai dalam bentuk geometri. Penyampaian maksud dia. Okey, cikgu tunjuk beberapa contoh. Okey. Boleh nampak ke? Oh, kat sini ada. Okey. Kita tengok. Okey, ni contoh aliran cubism Okey, ini beberapa contoh aliran cubism. Kita boleh tengok Edward Glaze Toll. Dia tengok macam mana dia menggunakan dalam lukisan dia. Kalau kita tengok penumpuan pada penajaman objek yang menampakkan bahawa dia menimbulkan perkara itu dalam bentuk geometri. Itu kita panggil dalam konsep cubism. Manakala bagi Albert Glaze ni, dia tidak menampak mana, tapi pattern dia bila terlalu banyak tengok ni, banyak dekat sini dia banyak menggunakan konsep-konsep banyak bersudut. Dengan kata lain, paling mudah kalau kita tengok dia banyak menggunakan sudut-sudut tajam, kita boleh letakkan dia dalam cubism. Yang ini kalau bagi cikgu, kita boleh anggap dia cubism juga ataupun aliran lain. Okey, kita tengok contoh lain-lain aliran cubism. Okey, ni contoh kita boleh nampak dia banyak menggunakan teknik sudut-sudut. Okey, bergeometri. Tengok macam mana Jean Zinger. Kalau kita perasan, dia jadikan manusia campuran geometri. Boleh nampak tangan yang memegang pedang di bahagian kepala. Dia lengkapkan dalam bentuk segitiga, tapi dalam tu mencirikan manusia yang sedang macam tengah pakai topi. Okey, tangan kanan memegang payung. Okey. Okey, mungkin dia nak menampakkan bahawa macam mana piramid dalam pembentukan ilmu. Okey, sebab kita boleh tengok sini gambaran buku, payung, okey, sinaran matahari. Aliran cubism ni dia muncul pada era-era Eropah mengalami zaman-zaman Renaissance, banyak dia kemunculan. Tapi 1920-an lah antara geng-geng dia lah. Okey, ni Juan Gris, tengok macam mana perubahan daripada manusia dia gabungkan dengan konsep-konsep geometri. Okey, biasanya dalam karya, kalau kita tengok dekat Semenanjung, orang yang banyak menggunakan aliran seperti cubism ni, kita boleh tengok contoh Abdul Latif Mohidin. Dia banyak menerapkan unsur cubism, especially karya famous dia yang bertajuk Pagur-Pagur. Okey. Kalau kita nak tengok contoh yang kita ada tokoh di tanah Melayu, kita boleh tengok Abdul Latif Mohidin. Okey, yang ini yang Eropah, zaman-zaman Renaissance punya. Boleh tengok Juan Gris, dia banyak guna geometri. Okey. Macam yang siapa minggu lepas ada siapa yang tunjuk Alia ke yang dia lukis gambar orang.
macam hantu, itu kita boleh kaitkan dengan expressionism. Maknanya mungkin dia nak menggambarkan malam tu dia mimpi jumpa hantu sepenuhnya. Kenapa kita kata Cikgu. ekspresi? Sebab ruang sekeliling dia kosong. Cikgu, itu saya, cikgu. Oh, kamu apa nama? Okey, kamulah. Yang gambar perempuan tu kan. Okey. Yang itu kita lebih kepada ekspresi. Okey, kenapa kita tak ambil favorism? Kita tak ambil favorism sebab kamu tak ada sedikit subjek tu tak menampakkan identiti betul. Ekspresi dia abstrak. Macam kamu buat gambar tu rambut panjang and then kita tak tahu either is this a child or adult atau a ghost. Dan persekitaran dia adalah kosongan, tak ada pantai apa semua, betul? Okey, itu kita boleh kaitkan dengan ekspresi. Jadi aku tak tahulah, mungkin dia putus cinta ke apa. Lambat lagi. Jangan main-main, cikgu tahu, cikgu boleh baca lukisan orang yang menghadapi putus cinta, okey, ditinggal oleh tu atau ada orang nak bunuh dia, cikgu tahu. Amboi. Hati-hati dalam lukis. Cikgu ni ahli nujum. Bukan ahli nujum, kita boleh melihat dalam lukisan. Even kalau dalam apa-apa pun kita boleh tengok, oh dia ni masa cabul, penderaan seksual kanak-kanak. Biasanya dalam kes penderaan seksual kanak-kanak, benda ni banyak diterapkan. Dia ada lukisan dia. Nanti buka sekolah, aku tunjuk a few lukisan dia. Macam lambat lagi cikgu nak buka sekolah. Okey. Sekolah nantilah yang bak tu. Ni bagi cikgu habiskan tentang ni, rekod at least kawan-kawan kamu yang tak ada dia boleh dengar. Okey, next kita akan pergi pada aliran expressionism dalam bentuk abstrak. Okey, dengan kata lain, contoh cikgu tunjuk dia macam ni. Dia berbeza dengan expressionism yang first tadi tu, dia berbeza. Yang ni lebih pada modern, okey, pada kemodenan. Expressionism yang tadi tu, yang first tu, yang macam kawan kamu lukis tu, dia yang itu dia menampakkan ada identiti ciri-ciri lagi. Okey. Kalau yang ini, cikgu tunjuk contoh yang buku luar punya. Ini kita panggil expressionism tapi abstrak. Tapi biasa kalau orang aliran seni kita panggil abstrak. Dia lukisan dia memang tak nampak apa. Biasanya kamu akan kaitkan dengan conteng. Apa benda ni? Conteng, cat, merata, tak nampak. Okey. Sekejap cikgu tunjuk okey. Ini kalau kamu boleh nampak. Nampak? Tak tahu benda apa. Ada mata segerigi. Ini contoh expressionism abstract. Ataupun yang ini. Tak tahu apa. Tapi dia ada maksud dia. Ini kita panggil expressionism abstract. Dia berbeza dengan expressionism yang pertama tadi. Yang tu luahan perasaan tetapi menampakkan ciri-ciri subjek tu masih ada. Contoh kata dia lukis orang tapi orang macam hantu. Dia lukis rumah tunggal terbalik pecah lebur. Kita nampak. Itu perbezaan dia. Okey, setakat ni boleh jelas Walaupun ada 7 orang je dalam ni. Okey. Alright. Cikgu sambung penerangan cikgu. Okey, kita tengok beberapa contoh. Okey, ini antara karya. Tengok contoh dia. Nak cubism penuh tak boleh sebab kita tak menampakkan bentuk geometri yang statik tu. Okey. Dia terlalu seolah-olah dia ambil berus dia main ikut buat je. Kita tak boleh kata dia gila tapi karya ini amat mahal. Contoh expressionism abstract yang kita punya semenanjung, cikgu lupa tokoh dia siapa tapi tajuk dia adalah Blue, Orange and Carpet ke kalau tak silap cikgu, paling mahal. Benda tu ada di Eropah, orang Eropah beli. Okey, tengok contoh French Clean. Ini boleh dikatakan seni. Bagi kamu rasa seni. Cikgu rasa kalau ini kamu jumpa, kamu gumpal buang Tapi ini dibeli dengan nilai bidaan yang tinggi. Ini contoh expressionism tapi abstrak. Seolah-olah kamu putus cinta
Kamu bawa satu cat, kamu simbah cat dekat kertas, lepas tu kamu simbah cat lagi tapi tak melukis. Itu contoh. Tapi kalau ni contoh lain, okey. Tengok. Kita tak boleh berfikir bagi orang yang mungkin tak memahami, dia akan melihat sekadar hiasan. Bagi orang sini kita tahu kenapa dia berbuat macam ini apa semua. Okey, ni contoh expressionism abstract. Okey. Okey, kita tengok Okey, ni abstract punya yang ni expressionism abstract, okey. Yang ini okey. Okey, yang ni bukan. Okey. Okey. Yang ini expressionism, okey. Expressionism kita boleh tengok gambaran identiti masih ada. Okey, masih ada kita boleh nampak rumah, tapi dalam lukisan yang bercelaru lah. Kalau kamu belajar seni kita boleh baca kalau stroke macam ni kenapa, emosi yang nak disampaikan. Okey, ini expressionism saja. Okey. Mana dah? Okey, yang ini pula adalah expressionism abstract. Kita boleh tengok perbezaan dia di mana identiti subjek tu dimatikan, tak ada. Okey, itu adalah expressionism abstract. Okey. Cikgu okey, kita naik atas balik, cikgu tertinggal satu aliran. Okey. Seterusnya kita tengok aliran surrealism. Aliran ni lebih kepada kreativiti minda, bawah sedar tapi melampaui pemikiran logik. Yang ini nanti cikgu akan cuba explain dengan contoh macam mana pemikiran yang dibawa. Ini kena bersemuka. Okey. Tapi kita tengok contoh Okey. Ini contoh. Dia tahu apa dia buat tapi dia mengolah tapi identiti masih ada. Dia macam tu. Fantasi dia. Dia ada fantasi idea dia sendiri. Tapi yang ini kita tak boleh kata cubism. Kita tak boleh kata fauvism. Okay. Expressionism kita tak boleh kata dia expressionism sebab stroke penggunaan dia adalah tidak bercelaru dan pembetulan pada objek tu dilihat dalam keadaan betul. Okey. Cuma dekat sini dia membuat satu fantasi macam mana? Macam mana kalau rupa orang dalam bentuk buah tomato. Okey. Tapi buah tomato tu dilukis betul. So kita faham sebab tu kita tak boleh letak ia sebagai satu expressionism. So ini adalah antara surrealism. Dia menyampaikan tapi dalam bentuk olahan tapi subjek ada tapi bukannya dalam serabut. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okay. Ini. Okay. Nampak gambar manusia ada sedikit pokok-pokok. Okay. Ni dia nak membayangkan masyarakat. Dulu-dulu dengan topi-topi. Idea dia fantasi. Okey. Setakat ni ada soalan? Okey, sekejap sebelum cikgu masuk yang seterusnya. Okey, ini aliran seni pop dia lebih konsep kepada kita panggil ke arah kantor-kantor tapi penggunaan warna yang lebih symbolize. Dia muncul di era kita nak ke arah kemodenan. Mana barat lah, kita belum moden lagi tahun 1950 ni. Aliran seni pop. Aliran yang menenggelamkan aliran lama. Okay. Okay, cikgu baca sikit. Okay. Aliran singkatan daripada perkataan popular art memanfaatkan simbol dan gaya visual daripada media masa. Okay.
seperti surat khabar, televisyen dan iklan. Okay. Dia contoh dia permainan color tapi dia tidak abstrak, dia berbeza daripada yang kita bincang tadi. Dia pengguna dia. Okay, ni antara contoh-contoh pop art Okay, nampak? Dia lebih macam bulan. Dia dalam bentuk kartun. Okay, yang ni kita tak berapa nampak mana ni. Okay. Okay, ini antara pop art. Okay, dia mula kemunculan warna-warna. Kalau kamu tengok tadi kan, yang belakang-belakang tadi, dia kombinasi. Pop art ni kombinasi warna dia. Dia ada satu keadaan warna dia, ini adalah warna dia. Kalau yang karya kita bincang sebelum tadi, dia ada gabungan, dia ada fungsi dia masing-masing. Kalau pop art dia perpecahan, contoh kata kuning dia akan buat kuning, dia takkan letak sekali untuk bab-bab tertentu saja. Okay, itu pop art. Okay, dalam ni tak banyak contoh tapi tak apa nanti. Okay, lepas pop art naik seni op, dia panggil ilusi optikal, dia lebih satu seni yang lebih moden. Dia mula jadi moden. Okay. Berbentuk biasanya mula kemunculan era-era pengiklanan. Okay. Ni contoh. Okay. Seni kita panggil apa ni? Pop art. Bukan pop art. Seni op. Permainan ilusi visual. Biasanya kalau kamu pernah tengok dalam buku teks, kamu akan pernah jumpa ada gambar yang di mana famous juga, dia lukis gajah kemudian minta gajah ada berapa kaki. Dia mengubah ilusi. Kalau kita tengok, kadang-kadang kita nampak macam orang, sebenarnya nampak macam burung elang dengan jaguar. Dia ada satu karya, seni op. Okay, ini contoh. Okay, contoh-contoh. Alright. Okay, cikgu stop sharing. Okay, setakat ni ada soalan tak tentang aliran? Sebab nanti aliran yang kamu belajar tadi, kamu akan kena pilih satu aliran untuk kamu hasilkan satu idea yang relevan untuk boleh dinilai dengan band. Walaupun dia adalah aliran expressionism dalam bentuk abstrak. Maknanya nanti penilaian band kamu kena tengok kamu nak ambil idea aliran mana. Contoh kata macam kawan kamu tu yang lukis hantu tu, dia boleh ambil yang tu. Kita dah tahu tu aliran mana. Cuma dia kembangkan balik dalam size A3 and then colour. Cuma dalam test di tingkatan 5 ni, kamu mula berkarya tapi kamu tahu aliran mana. Itu yang kita nak nilai. Maknanya bukan macam sebelum ni kamu buat je. Pemandangan pantai, lukis orang, gambar Dragon Ball. Dragon Ball tu kita boleh kait, contoh kata Dragon Ball, cikgu tak tahu lah. Dragon Ball, Bleach, Naruto ke apa, yang tu kita boleh kaitkan dengan pop art. Cuma permainan warna, pop art. Okay, setakat ni ada soalan? Yang mana ada untuk 7 orang ni sebelum cikgu tamatkan pasal kita tak ada? Okay, ni cikgu bagi contoh. Cikgu tambah sedikit satu aliran. Okay, kita panggil aliran realism. Okay, tambahan sebab dalam buku teks tak ada, cuma cikgu tambah supaya lebih jelas. Aliran realism ni aliran yang dia melukis seperti mana apa yang dia lihat, dia akan lukis seperti mana apa yang dia nampak. Okay, contoh. Ini contoh aliran realism. Okay. Seperti mana dia nampak, seperti itulah dia buat. Ini contoh aliran realism. Biasanya kalau kamu perasan, kamu banyak menghasilkan, guru-guru seni banyak hasilkan karya realism untuk mengajar. Okay. Macam kamu buat, kamu ada belajar lukis burung terbang, apa, dalam hutan, harimau, realism. Maknanya kalau kamu lukis payung, jadi nampak macam payung, itu kita panggil realism. Ini contoh-contoh kita boleh kaitkan dengan realism. Okay, realism. Ini contoh karya realism. Dia mementingkan penelitian yang betul.
Okey. Untuk yang mana ada dekat sini. Okey, siapa tahu ni karya ni kalau nampak dia aliran apa? Mana cikgu tak nampak pun. Oh tak nampak ya? Wajah. Okey, cikgu stop sharing lah. Okey. Oh tak nampak tadi. Oh cikgu membebel seorang. Aduh. Sekejap terkeping. Nampak. Okey, boleh nampak lah buku ni? Boleh nampak eh? Okey, sekejap. Okey. Ini aliran apa ni? Kita ada beberapa aliran cikgu, saya tak berapa clear sangat. Siapa pula telefon ni? Halo. Kejap ada call Halo, Amda. Kelas ya bilik sini apa? 15,000 tak boleh. 15,000 tak boleh. Ada gawa. Lala. Ya? Kelas. Ni. Tunggu sekejap lagi. Dia balik ni kenapa? Ni lah ambil Mana ni? Petang ni aku ambil. Sekejap dia. Oh. Nanti kau apa? WhatsApp. Aku ada je kat mana ni aku. Masuk. Okey. Okey. Thank you. Sambung balik. Dia bercakap tadi. Okey. Ini antara contoh Fauvism. Yang pertama, aliran pertama yang kita bincang tadi. Kita tak boleh kata dia expressionism. Sebab expressionism, dia tidak menampakkan permainan colour yang... Halo? Kelas. Okey. Okey, jap. Okey, ni Fauvism, kita tak boleh kata dia expressionism, especially abstract sebab kita boleh tengok dia tak pecah, dia ada identiti. Kita tak boleh kata dia cubism sebab dia tak ada penjuruan. Keadaan sudut dia tu berkurang, tak menampakkan. Okey, ni contoh Okey, setakat ni kelas kita dah nak habis. Ada soalan tak? Cikgu, saya punya lukisan itu cikgu kata tu aliran apa cikgu? Fauvism. Apa tism? Apa tism? Fauvism. Fetism? Oh, okey. Okey, sekarang ni kamu cuba nanti esok kita maknanya kalau boleh esok cikgu nak kamu dah ada sedikit lakaran. Cadangan cikgu, why don't kamu tengok aliran and then kamu fikir yang mana sesuai dengan kamu, cuba lakar dulu. Ataupun kamu Google apa-apa, pilih satu karya, kamu lukis and then esok tunjuk kat cikgu, kita boleh set ini aliran apa. Ini aliran apa. Biasanya lebih jelas gitu. Pasal Kalau print cikgu tak boleh? Print je. Print. Boleh Okay. Tak macam ni. Mana boleh. Macam ni. Oh, tak boleh. Salah satu kerja senang, okey. Kamu form 5 ni, yang ni penilaian dia bebas sikit. Kamu mungkin boleh buat expressionism abstract, okey. Tapi kena menampakkan emosi lah. Mungkin hari ni, kejap lagi kamu declare putus dengan Pak Ua atau awet kamu. Okey. Bila declare putus mestilah gaduh-gaduh apa semua kejap kan. Dalam gaduh-gaduh tu cepat-cepat cari cat warna dekat drawing block. Nampak? Wow. Esok couple lah balik. Okey, dan esok waktu sini tunjuk kat cikgu. Okey. So kita boleh tahu ini aliran apa dan kita bincang aliran yang kamu buat tu dekat sini. Pun boleh macam tu. Ataupun kamu tengok aliran apa yang kamu nak tiru sesuai dengan kamu. Kamu boleh tengok contoh aliran tu and then kamu buat. Kalau kamu nak buat peniruan pada aliran dalam buku teks pun penilaian adalah berdasarkan kefahaman aliran kamu yang kamu buat dengan skill kamu buat pewarnaan. Itu je. Contoh untuk band 6. Katakanlah kamu buat expressionism abstract. Warna berterabur, ikutlah itu
warna berterabur tetapi susunannya cantik dan kamu tahu itu aliran abstract expressionism. Okay? Baik enough? Mudah. Tapi kalau kamu duk main letak color, hitam, kelabu apa semua, itu tak jadi expressionism. Itu nak siap cepat kerja. Macam tu. Cikgu akan tanya, nak tengok kefahaman. Okey, ada soalan sebelum cikgu takkan kelas? Tak ada cikgu. Cikgu nak esok kan? Ada. Macam ni. Cikgu tak kata nak esok. Kalau boleh kamu cuba buat dalam satu drawing block and then esok cuba tunjuk kat cikgu. Okey, supaya kamu dah boleh buat. Cikgu sebenarnya kalau boleh kerja ni kamu buat dalam tempoh sekarang, bukannya nanti kita hold sebab nanti kita nak hadap folio nanti. Okey? Kalau boleh malam ni dah putus terus, nanti buat balik esok couple. Okey? Dah putus, dah ada draft. Dah ada draft and then esok boleh bincang and then biasanya cikgu akan tanya, kamu rasa ni aliran apa? Macam. Cuba buat dulu, cubalah lukislah apa-apa patut dulu yang kamu rasa. Yang gambar hantu perempuan tu boleh pakai, tak ada masalah. Ada lagi ke gila gambar hantu? Nak buat apa ni? Lukis. Okey, ada soalan? Okay, ada soalan? Setakat ni ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, Cikgu. 5 Zuhal antara 6 orang ni rasa 5 Zuhal 2 orang je kan? Tiga tadi 5 Nazira Zuhal 2 masuk. orang je kan? Okey, 3 orang. Uranus? Saya seorang je. Saya dengan Ilya. 2 orang lah. Nah. Tak, pasal cikgu nak tengok kadar populariti 4 orang so lah, maknanya 5 bila Zuhal. time tak popular lah. Okey, kalau tak ada soalan kita jumpa esok. So kalau Zuhal boleh tiga lah pun. Sebab tadi Nazira masuk. Tapi Nazira left. 4 lah, ni Amai. Alamai 2 orang. Okey. 4 ke 6 ke tak kisah, nanti cikgu letak. Okey. Kita jumpa esok. Kalau boleh buatlah beberapa draft karya kamu yang kamu nak untuk dinilai. Okey, dan tolong maklumkan kawan dan tolong standby watercolor minggu depan cikgu akan dah demo untuk cara warna. Supaya kita boleh warna sama-sama terus. Okey? Maknanya kamu tunjuk cikgu, saya nak warna pokok. Okey, tunjuk gambar, cikgu cuba tunjuk contoh macam mana nak warna pokok. Okey? Okey, kalau Cikgu, boleh yang plan- standby watercolor. Yang plan cikgu bagi tempoh masa sebulan kan? Plan apa? Plan rumah tu cikgu. Kenapa? Cikgu nak esok ke? Yang plan rumah tu bab tu kita dah lepas minggu lepas. Okey. Kalau kamu dah ada plan rumah tu nanti send je lah kat cikgu PM. Kata cikgu saya cuma boleh buat plan je. Saya tak mampu nak buat model lah go. Okey, and then band 4. Okey, clear. Plan je dah. Tempoh band sebulan empat. yang masa. Plan tu nak buat apa? Tempoh Buat sebulan rumah. yang tempoh sebulan yang aku bagi masa. Okey. Okey, untuk siapa yang tak hantar apa, cikgu anggap band 2 atau 3 sahaja Okey, itu je. Dan cikgu takkan repeat subjek kecuali kamu PM tepi untuk bertanya je. Okey, sebab nanti kita nak hadap folio di hadapan nanti. Okey, ada soalan lain? Now je. Adik. Okey, tak ada Okey, kalau tak ada itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menyertai kelas ni. Okey, terima kasih. Cikgu tamatkan kelas kita dengan Assalamualaikum. Bye-bye. Adios. Saya dapat cikgu. Saya dapat. Nampak Oh, tak on record. Aduh. Okay, bye.